Jadi empat imam mazhab ni termasuklah Imam Syafi'i. Mereka ni handal banyak ilmu dalam agama Islam ni. Tapi yang mereka jadi mujtahid mutlaknya dalam ilmu fiqh saja. Dia orang kata maha guru utama dalam fiqh. Dalam tasawuf dia ada ilmu, tapi dia bukan maha guru utama. Peringkat maha guru biasa saja. Dalam usuluddin pun, dalam tauhid pun dia ada ilmu. Maha guru tapi bukan maha guru utama. Dia maha guru utama dalam fiqh saja. Sebab tu ada aliran Syafi'iyah, Imam Syafi'i tu. Jadi dari segi fiqhnya kita ikut yang tu. Yang Imam Asy'ari dengan Maturidi tadi, mereka ni maha guru utama dalam usuluddin. Dia beza mujtahid mutlak dalam usuluddin. Imam Syafi'i tadi dia mujtahid mutlak dalam fiqh dan usul fiqh. Imam Asy'ari ni dengan Maturidi dia mujtahid mutlak dalam tauhid. Jadi sebab itu kita ikut fiqhnya ikut Imam Syafi'i, usuluddinnya ikut Imam Asy'ari dan Maturidi. Itu sebab dia. Kemudian dari segi tasawufnya, ringkas cakap kita banyak ikut Al-Ghazali lah. Ada aliran-aliran lain lagi. Kenapa kita tak ikut Imam Syafi'i? Kenapa ikut Al-Ghazali dalam tasawuf? Sebab Imam Ghazali ni dia mujtahid mutlak dalam tasawuf. Dia bukan mujtahid mutlak dalam fiqh, dan dia tak mujtahid mutlak. Dalam fiqh tu dia tak mujtahid mutlak. Berbeza dengan Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i dia bukan mujtahid mutlak dalam usuluddin, dan dia juga bukan mujtahid mutlak dalam tasawuf. Sebab tu kalau kita cari kitab-kitab besar Imam Syafi'i dalam tasawuf ke mana tak ada. Kitab Imam Syafi'i dalam usuluddin memang tak jumpa lah. Yang besar-besar kan, kalau ringkasan tulis sentuh sikit-sikit memang ada lah. Begitu juga Imam Asy'ari. Jadi kalau orang tanya, kamu dari segi usuluddinnya ikut siapa? Ikut Imam Asy'ari lah. Kalau macam tu, dari segi tasawufnya kena ikut Imam Asy'ari lah. Nak ikut macam mana? Dia kitab tasawuf pun tak ada. Kalau macam tu, dari segi fiqhnya kena ikut Imam Asy'ari lah. Imam Asy'ari mana dia ada mengasaskan mazhab fiqh? Jadi orang yang tanya soalan tadi, yang nak perangkap kita tadi tu, menunjukkan kejahilan dia. Dia tanya, kamu dari segi fiqh ikut siapa? Imam Syafi'i. Kenapa dari segi tauhid ikut Imam Asy'ari? Kenapa dari segi tasawuf ikut Imam Ghazali? Ikut Imam Syafi'i lah. Sebab Imam Syafi'i dia bukan mujtahid mutlak dalam tasawuf dan bukan mujtahid mutlak dalam usuluddin. Sebab tu kita di Nusantara ni biasanya dari segi fiqhnya ikut Imam Syafi'i. Dari segi usuluddinnya ikut Imam Asy'ari. Dari segi tasawufnya ikut Imam Ghazali. Biasanya macam itulah di Nusantara ni. Macam kita di sekolah lah, sebagai contoh mudah. Kita ada cikgu matematik. Cikgu matematik kita ni satu orang Islam. Jadi dah tentulah dia ilmu agama ada juga sikit-sikit, sebab dia orang Islam. Kemudian dah cikgu, bila cikgu ni sungguh pun dia pakar matematik, tapi ilmu bahasa Melayu dia ada juga sikit. Ilmu bahasa Inggeris dia ada sikit. Ilmu agama dia ada sikit. Jadi pelajaran matematik kita ambil kat dia. Jadi boleh tak kalau satu orang dia datang tanya kita, kamu matematik belajar dengan siapa? Saya ilmu matematik belajar dengan cikgu Roslan. Ilmu geografi kenapa tak ambil pada cikgu Roslan? Dah dia untuk guru kamu, ambil lah. Ilmu geografi ambil kat dia, ilmu bahasa Melayu ambil kat dia, ilmu bahasa Inggeris ambil kat dia. Sebab dia ada ilmu tu. Ilmu agama ambil kat dia, kenapa ambil pada cikgu lain? Jadi soalan ni menunjukkan orang tu jahil. Kita ambil ilmu matematik daripada cikgu Roslan tu tadi sebab dia mahir matematik. Tapi bila dekat-dekat nak periksa, kita tahu dia ilmu agama pun ada, ilmu bahasa Melayu pun ada, ilmu bahasa Inggeris pun ada. Tapi dekat-dekat nak periksa, kita tak rujuk dia ilmu agama. Kita pergi jumpa ustaz-ustazah. Dekat-dekat nak periksa, kita tak rujuk kat dia ilmu bahasa Melayu. Kita rujuk pada cikgu bahasa Melayu. Sebab cikgu bahasa Melayu tu pakar bidang tu. Walaupun cikgu matematik tadi dia tahu juga bahasa Melayu sikit-sikit. Bahasa Inggeris pun sama. Bila dekat-dekat nak periksa SPM, soalan-soalan yang nak keluar apa semua, kita bincang dengan cikgu yang ajar bahasa Inggeris. Kita tak bincang dengan cikgu matematik. Jadi macam tu jugalah. Harap tuan-tuan boleh faham lah ni. Saya punya tamsilan. Dalam ilmu, dalam agama pun macam tu juga.
Dari segi fiqahnya kita ambil Imam Syafi'i lah, sebab dia maha guru bidang tu. Tapi dari segi usuluddinnya tak boleh nak ambil daripada dia, sebab dia bukan maha guru bidang tu. Kita jumpa maha guru bidang usuluddin lah, Imam Asy'ari. Dalam bidang tasawuf pun sama. Kita tak boleh nak ambil daripada tasawuf Imam Syafi'i, sebab dia kitab tasawuf pun dia tak karang. Nak ambil dari dia macam mana? Kita ambil daripada maha guru tasawuf Imam Ghazali. Macam tu. Jadi berhati-hatilah dengan soalan-soalan perangkap tu tadi. Masuklah perkongsian pada malam ni. Jadi Imam Ghazali ni dia ada satu lagi kitab, kitab Al-Muqif Minad Dolal, selamat daripada kesesatan. Dalam kitab ni dia ada sentuh sikit tentang ilmu kalam. Saya petik beberapa perkataan dia yang penting. Kata Imam Al-Ghazali, maka aku dapati ilmu kalam ini suatu ilmu yang baik, ilmu yang bagus untuk mencapai maksudnya, untuk mencapai matlamatnya, tetapi tidak memuaskan kehendak aku. Di mana mereka ahli kalam ni bertujuan untuk menjaga akidah ahli sunnah serta menghindarkannya dari diresapi oleh golongan bid'ah. Kata Imam Ghazali, ilmu kalam ni bagus, tapi tak memuaskan hati aku. Sebab Imam Ghazali ni seboleh-bolehnya dia nak capai makam tertinggi yang dia boleh capai dari segi kerohanian. Dengan ilmu kalam ni dia tak boleh sampai. Dia memang boleh naik, tapi tak boleh sampai peringkat yang tertinggi tu. Imam Ghazali kalau boleh dia nak capai yang tertinggi yang mungkin. Dulu kita belajar dari segi tauhid ni dia ada 3 peringkat. Kulit luar dia ialah kalimah la ilaha illallah. Kulit dalam dia ialah ilmu kalam. Yang isi dia tu ilmu tasawuf. Isi dia tu ilmu mukasyafah muamalah. Kata Imam Ghazali lagi, setelah itu Allah membangkitkan golongan mutakalimin, ahli-ahli kalam, yang membuat gerakan dakwah ke arah mengikuti sunnah dengan cara yang baik sekali. Dia puji. Dia kata ulama ilmu kalam ni termasuklah Imam Asy'ari, sebab mereka ni nak selamatkan umat Islam. Dia kata bagus. Yang bawah tu ulangan. Bagiku ilmu kalam masih belum cukup, dan ia tidak dapat mengatasi penderitaanku selama ini. Dalam perjalanan kerohanian ni, kita nak mencapai, nak sampai kepada Tuhan ni, ilmu kalam ni tak cukup. Amat tepat bahawa kemunculan ilmu kalam di mana banyaklah perbincangan-perbincangan di sekitarnya, masa pun berlalu begitu saja. Orang yang terlibat dalam bidang ilmu kalam ni habis debat kan? Banyak dengan berdebat dari segi hubungan dengan Tuhan tu dah berkurang. Sedangkan Imam Ghazali ni tadi, dia nak capai peringkat kerohanian tertinggi yang dia boleh capai. Jadi dengan ilmu kalam memang boleh meningkat, tapi nak kata sampai peringkat tertinggi tu tak boleh capai. Itu kata Imam Ghazali. Kita bagi contoh hari tu, orang tanya nak naik ke langit, boleh tak? Boleh. Nak guna apa? Guna belon udara boleh tak? Boleh. Bila kita naik belon udara memang boleh naik, tapi dia ada had. Ada had dia, tak berapa tinggi pun. Guna kapal terbang boleh tak? Boleh. Kita naik kapal terbang memang kita boleh naik. Jadi ada peningkatan lah. Jadi nak mencapai Tuhan ni, nak menggunakan ilmu kalam, memang ada peningkatan, tapi peringkat tertinggi tu dia tak boleh sampai. Macam kapal terbang tadi, setinggi-tinggi kapal terbang dia tak boleh sampai angkasa lepas. Kena guna roket. Bila guna roket baru boleh sampai angkasa lepas. Itu pun terhad tak jauh mana pun. Nak sampai ke planet-planet lain tu tak sampai kalau naik roket. Nak sampai ke galaksi-galaksi lain memang tak tercapai. Macam itulah. Jadi dengan ilmu kalam ni, kalau gunakan jalan ilmu kalam, kita nak mencapai makam kerohanian yang tertinggi tak boleh sampai. Tapi peningkatan memang ada. Nak guna ilmu fiqh, nak mencapai makam kerohanian tertinggi tak boleh sampai juga. Tapi peningkatan ada. Jadi kalau guna jalan tasawuf, kata Imam Ghazali, dia boleh sampai peringkat tertinggi. Bukan tertinggi betul-betul tertinggi, ikut makam masing-masing lah, tapi lebih daripada orang yang menggunakan laluan
fiqh dengan laluan ilmu kalam tadi. Laluan tasawuf ni dia boleh pergi jauh lagi. Macam itulah maksud cakap dia tu. Jadi kalau kita ingat dalam kitab Mishkatul Anwar hari tu, satu lagi kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali kata antara kita dengan Allah ni ada 70,000 hijab. 70,000 lapis. 70,000 sekatan lah hijab dia tu. Jadi banyaklah 70,000 ni. 70,000 hijab ni pula dibahagikan kepada 3 kelompok besar. Kelompok paling bawah tu orang yang terhijab dengan gelap. Kelompok yang tengah orang yang terhijab dengan gelap bercampur terang. Kelompok yang atas orang yang terhijab dengan terang. Dah terang dah, terhijab juga. Okay. Yang bawah ni tadi manusia, jin yang terhijab daripada Tuhan dengan gelap. Ada 1000 lapis. Ada tingkatannya. Kemudian yang golongan tengah, cahaya campur dengan gelap. Itu pun ada 1000 lapis. Masing-masing ikut makam masing-masing. Kemudian golongan yang dalam cahaya dah. Ini orang Islam. Orang Islam dia dalam cahaya dah. Itu pun ada 1000 lapis lagi. Makam. Dia pelajaran Mishkatul Anwar tu dia nak bawa kita supaya naik dalam lapisan-lapisan tu. Lapisan-lapisan tu tadi nak suruh naik. Makam-makam kerohanian. Di Imam Ghazali ni sungguh pun dia dah lawan ilmu falsafah, dia mahir ilmu kalam, dia jadi ulama nombor 1 kerajaan. Tapi dia ada penyakit. Penyakit apa tu? Paling utama penyakit kerohanian. Dia tak puas hati selagi dia tak boleh mencapai makam-makam tertinggi ni. Sebab itu lepas itu dia mengembara 10 tahun. Dia tinggal kan, beruzlah 10 tahun. Masa itulah dia karang kitab Ihya ni.